Minggu lepas kita dah habis tajuk Tawabik, tapi kita akan recap sebahagian sikit lah tajuk Tawabik ni. Okay, Tawabik dia terbahagi kepada 4 komponen, iaitu taukid. Komponen yang pertama adalah taukid, komponen yang kedua adalah badal, komponen yang ketiga adalah naat, dan komponen yang keempat adalah ataf. Dan apa yang penting dalam tawabik ni adalah kesemua komponen-komponen ni kena mengikut. Mengikut dari segi apa? Sebab dia tawabik tabi'un. Dia kena mengikut daripada segi hukumnya. Maksudnya perkataan yang kedua itu akan mengikut perkataan yang pertama. Contohnya macam taukid lafzi ni, perkataan yang kedua akan mengikut hukum perkataan yang pertama. Dan begitulah seterus-terusnya. Itu adalah prinsip dalam hukum tawabik. Maka bila hukumnya mengikut perkataan yang pertama, maka i'rab dia pun kita kena ikut jugalah. Hukmuhu marfu' disebabkan sebelumnya marfu', majrur disebabkan sebelumnya majrur, mansub disebabkan sebelumnya mansub, dan sebagainya lah. Okay. So kita hari ini kita akan berpindah ke tajuk baru, iaitu tajuk hal. Okay, tajuk hal adalah tajuk yang penting juga, sebabnya kadang-kadang orang tak dapat beza. Oh, sebenarnya itu hal rupanya. Kadang orang cakap itu khabar, kadang orang cakap itu maf'ul mutlak. So dia adalah lain. Kadang sebabnya kenapa orang cakap itu maf'ul, sebabnya hukum hal adalah mansub. Okey, tapi kita tengok. Hal tu apa? Hal tu adalah menerangkan keadaan fa'il dan maf'ulun bih. Maksudnya kat hadapan ayat tu dah ada komplit. Maksudnya dah ada fa'il, dah ada fa'il, dah ada maf'ulun bih. Maksudnya dia adalah diconsider ataupun i'tabara hadhil jumlah jumlatan mufidatan. Maksudnya jumlah tu adalah jumlah mufidah, jumlah yang dah lengkap. Maka hal dia akan datang pada jumlah yang lengkap. Maksudnya hal tu akan datang sebagai tambahan je untuk mencantikkan keseluruhan ayat. Okey, contohnya kan, struktur ayat hal kan. Okey, kita boleh tengok kedudukan hal kan. Ada dua keadaan. Satu, fa'il, maf'ulun bih plus hal. Maksudnya, jumlah mufidah, maksudnya dia dah ada fa'il, maf'ulun bih, dah cukup dah. Lepas tu dia tambah hal untuk cantikkan ayat tu. Maksudnya ayat dah cukup, hal tu akan supplement the ayat lah. Okey. Jumlah yang kedua, kedudukan yang kedua, sama juga, ayat tu dah lengkap dah. Cumanya kita kena bezakan, yang pertama ni adalah fa'il muta'addi. Fa'il muta'addi. Macam kalau time kelas ayat ahkam tadi pun dengan Ustaz Abdul Rahman, kita belajar fa'il muta'addi juga. Yang karroha tu kan, karroha. Karroha tu fa'il muta'addi. Maksudnya apa fa'il muta'addi tu? Maksudnya fa'il yang memerlukan maf'ulun bih. Kalau dia fa'il lazim, dia tidak memerlukan maf'ulun bih. Kita kena dalam bahasa Arab, dalam kawaid nahwiyah, kita kena tahu fa'il ni ada fa'il yang jenis muta'addi, yang jenis lazim. Okey, macam je contoh muta'addi tu. Muta'addi tu contohnya macam qara'a. Qara'a dia memerlukan maf'ulun bih. Contohnya qara'a Ahmad al-kitab. Maksudnya baru lengkap, barulah diconsider ayat tu sebagai jumlah mufidah. Okey, kalau just qara'a Ahmad, itu bukan jumlah mufidah, sebab qara'a tu fa'il muta'addi. Tetapi tidak ada maf'ulun bih dekat belakang. Maksudnya Ahmad membaca apa? Kita tak tahu. So kalau fi'il muta'addi dia memang kena ada maf'ulun bih, barulah. Sekejap. Hello, dengar? Dengar. Okey, suara aku hilang dari mana tadi? Sampai fa'il muta'addi tu. The last word tu aku cakap apa? Hello. Yang memerlukan kepada Maf'ulun bih. Okey.
Okay, so maksudnya fi'il muta'addi ni adalah fi'il yang memerlukan kepada maf'ulun bih supaya ayat tu menjadi ayat yang lengkap ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil jumlah mufidah. Jumlah mufidah maksudnya ayat tu lengkap. Kalau fi'il muta'addi kita tidak letakkan maf'ulun bih pada fi'il muta'addi tu, maksudnya jumlah tu jumlah ghairu mufidah. Maksudnya ayat tu menjadi ayat yang tidak lengkap. Okey, contohnya perkataan qara'a. Qara'a adalah satu jenis daripada fi'il muta'addi. Maksudnya dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Contoh ayat, qara'a Ahmad al-kitaba. Ahmad membaca satu buku, sebuah buku. Maka buku tu adalah maf'ulun bih. So, fi'il dia adalah fi'il muta'addi dan dia memerlukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia buku. So, bila dah ada maf'ulun bih dalam ayat tu, dia akan jadi jumlah mufidah. Kalau ayat dia qara'a Ahmad saja titik noktah. Itu adalah jumlah ghairu mufidah. Sebabnya fi'il muta'addi, qara'a adalah fi'il muta'addi tetapi tak ada maf'ulun bih. Maka jumlah tu akan jadi jumlah ghairu mufidah. Okey, dia lain bezanya. Maksudnya macam kalau dia adalah fi'il lazim ni berbeza daripada fi'il muta'addi. Fi'il lazim tidak memerlukan maf'ulun bih. Itu beza ta'addi mula dengan mim. So mula dengan mim kena ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih mula dengan mim juga. Macam itulah nak ingatnya. So kalau muta'addi kena maf'ulun bih. Kalau lazim tak payah maf'ulun bih. Kalau lazim, apa maksud fi'il lazim? Okey, contohnya qama. Qama maksudnya berdiri. Qamal Ahmad amamal fasli. Ahmad berdiri di hadapan kelas. Maksudnya ayat qama Ahmad tu tak memerlukan maf'ulun bih pun. Cukup sekadar dia ada majrur dan isim majrur sahaja. Okey. Dan hal, berbalik kepada tajuk kita yang penting ni, hal akan datang selepas jumlah tu menjadi jumlah mufidah. Maksudnya selepas ayat tu menjadi ayat yang lengkap, maka hal akan datang untuk suplemen ayat tu. Contohnya kalau ayat yang menggunakan fi'il muta'addi, fi'il fa'il maf'ulun bih hal. Hal tu datang kat belakang setelah ayat tu lengkap. Kalau ayat tu guna fi'il lazim, fi'il fa'il harful jar isim majrur hal. Macam tu. Dan ni yang paling penting kita kena tahu hukum hal selalunya mansub. Terutama hal jenis mufrad. Maksudnya hal kalau ada hal dekat belakang kataan tu, dia kena mansub. Mansub maksudnya baris atas. Kalau dia musanna kena dengan ya. Macam tu. Okay, kita tengok contoh. Okay, and lagi satu nak kena bagi tahu, hal dia sama juga pembahagian dia macam khabar. Maksudnya hal ada hal mufrad, ada hal jumlah. Jumlah lagi terbahagi kepada dua, jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir adalah hal syibhi jumlah. Okay, kita tengok satu tu. Dia macam pembahagian dia sama seperti khobar. Khobar pun kita ada tiga. Khobar mufrad, khobar jumlah. Jumlah terbahagi lagi kepada dua. Khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir adalah khobar syibhi jumlah. Okey. Hal mufrad. Hal mufrad selalunya di belakang ayat. Dan terdapat satu saja contohnya lah. Kita terus bagi contoh. Wala tamshi fil ardi marha. Okey. Ayat ni dah ada fa'il dah. Fa'il. Dah ada harful jar, dah ada isim majrur. Maksudnya ayat ni dah jadi jumlah mufidah lah. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini. Dah lengkap dah ayat tu sebenarnya. Tetapi ditambah hal untuk membuatkan ayat tu lebih lengkap. Wala tamshi fil ardi maraha, dengan sombong. Maksudnya dia describekan ayat yang sebelum ni. Fa'il dengan maf'ulun bih dia. Maksudnya walaupun janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini, itu dah jadi satu ayat yang lengkap, tetapi hal tu dia akan melengkapkan lagi, menyifatkan lagi sifat tu. So berjalan dengan apa? Dengan sombong. Macam tu. So cara kita nak i'rab dia adalah hal mansub bil fathah. Macam tu. Okey. Contoh kan, ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun. Ja'a fi'il lazim. Fi'il lazim ni tak semestinya memerlukan maf'ulun bih. Maksudnya dia tak ada jar isim majrur pun tak apa.
So rakiban tu dia adalah hal. Hal mansub bil fathah. Hal ni sangat penting sebabnya kadang-kadang orang keliru. Orang keliru. Sebabnya kalau orang tak tahu pembahagian fi'il tu fi'il lazim ke mutaaddi, orang might be confused lah kadang-kadang. Macam ni orang ingat maf'ulun bih. So i'rab dia akan jadi maf'ulun bih mansub bil fathah. So jadi salah lah. Sedangkan ni fi'il lazim. Fi'il lazim tak ada maf'ulun bih sepatutnya. So maka perkataan di belakang ini adalah hal. So hal mansub bil fathah. Dan kalau dia ada perkataan tambahan kan, walaupun nama dia hal mufrad, kalau dia ada perkataan tambahan, contohnya irji'i ila rabbika mardiyatan mardiyah. Maksudnya orang ingat macam, oh ni hal mufrad, kena ada satu je lah. Oh tak, sebenarnya hal mufrad tu tak kisah pun ada satu ke dua ke, janji dia ada seketul macam ni. Macam tu. Dia bukan dalam bentuk jumlah. Nanti kita tengok macam mana hal yang dalam bentuk jumlah, macam mana hal dalam bentuk cibir jumlah. Dia ada satu word yang boleh stand by itself. So itu adalah hal mufrad. Okay, so cara i'rab dia hal mansub bil fathah. Okay. So hal jumlah macam kita belajar, jumlah ada dua. Satu jumlah fi'liyah, satu jumlah ismiyah. Okay. So hal jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Selalunya di belakang ayat dimulakan dengan waw. Okay, ini senang. Sebabnya dalam bahasa Arab, selalunya dia akan ada cara memisahkan hal jumlah dan perkataan sebelumnya, jumlah yang sebelum dia selalunya bahasa Arab ni dia akan tambah waw kat situ. And kita kena tahu, okay, walaupun waw tu waw ataf kan, tapi dia bukanlah maktuf, dia jadi hal kat situ. Sebabnya kita kena tengok konteks ayat. Sebabnya at the end of the day, kita kena faham juga maksud ayat tu. Okay. Contohnya, kharajtu ilal haqli, maksudnya saya telah keluar ke kebun ataupun ke dusun. Wasyamsu musyarriqatun, maksudnya terbit matahari macam itulah. Okay, so yang ni adalah hal jumlah ismiyah. Sebabnya ayat ni dah lengkap dah. Saya telah pergi ke kebun. Tiba ada matahari pula. Situ maksudnya dia just nak describe the situation je lah. So kalau kita nak i'rab kat sini, saya dah tuliskan satu-satu i'rab dia. Kalau waw, harf mabni ala fathi. Okay, kalau asyamsu, ni kita kena tengok juga. Disebabkan dia adalah jumlah kan, jumlah, maka i'rab dia akan back to the ni lah, back to zero jugalah. Maksudnya dia memulakan ayat baru jugalah sebab dia jumlah. So syamsu tu dia akan jadi mubtada marfu' bi dhamma fi mahalli nasbi al-hal. Maksudnya kan dia jumlah kan, jumlah ismiyah, maksudnya kita kena i'rab dia from the context of dia adalah satu jumlah yang lengkap lah. Jumlah tu maksudnya apa? Jumlah tu adalah ayat. Maksudnya kalau dia adalah ayat, kita kena i'rab dia daripada zero lah. Maksudnya yang kat depan dia apa? Mubtada, kat belakang dia khabar, macam tu. So sebab itulah asyamsu tu adalah mubtada marfu' bi dhammah fi mahalnya. Ni yang pentingnya untuk describekan benda tu hal. Maksudnya dia adalah fi mahalli nasbi al-hal. Maksudnya dia terletak pada kedudukan hal. Dia kedudukan mansub. Nasab tu maksud mansub lah. Hal. Musyarriqatun tu, okay, dia khabar marfu' bi dhammah. Sebab dia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan dia ada terbahagi kepada dua kan, mubtada, khabar. Macam tu. Okay. Jumlah yang kedua adalah hal jumlah fi'liyah. Terbalik dengan hal jumlah ismiyah, dia memulakan lepas waw ni ada ni kan, isim kan. Tetapi kalau hal jumlah fi'liyah, dia mula dengan fa'il. Dia mula dengan fa'il. Yaqra'u tilmidhu Qur'ana wa yajlisu ala kursiyyi. Tu kena tahu tu dia punya pembarisan.
Yaqra'u fa'il mudhari' marfu' bidhammah. At-tilmizu fa'il marfu' bidhammah. Al-Qur'ana sebabnya maf'ulun bih mansub bil fathah. Waw kat sini macam kat sini juga harfun mabni 'alal fathi dal 'ala hal. Okey, yajlisu fa'il mudhari' marfu' bidhammah. Ala harful jar mabni 'ala as-sukun. Al-kursiyyi isim majrur bil kasrah. Tapi point dia kat sini adalah hal jumlah fi'liyah, maksudnya hal yang datang selepas sesuatu ayat tu lengkap. Maksudnya ni dah ada fa'il, dah ada fa'il, dah ada maf'ul bih. Maksudnya ayat tu dah jumlah mufidah dah. Tetapi disambungkan lagi. Maksudnya penyambungan yang di belakang tu, sambungan di belakang tu adalah perkara yang mendescribekan benda ni. Maksudnya orang pelajar itu telah membaca Quran dan telah duduk di atas kerusi. Maksudnya nak describekan di situation tu, tambahan kat belakang tu adalah hal pada ayat yang dah jumlah mufidah. Okay, setakat ni boleh faham kan? Boleh. Okay, good. Saja tengok. Okay. Okay, so hal syiwi jumlah. Okay, kita beralih kepada hal syiwi jumlah iaitu jenis terakhir hal adalah hal syiwi jumlah. Apa dia hal syiwi jumlah tu? Macam kita belajar khabar lah. Khabar syiwi jumlah maksudnya khabar yang dimulakan dengan harful jar ataupun zaraf. Zaraf terbahagi lagi kepada dua. Zarful makan wa zarful zaman. Maksudnya apa-apa yang dimulakan dengan zaraf ataupun dengan huruf jar, maka itu kita consider dia sebagai syibih jumlah lah. Dan hal apa dia? Kita kena ingat hal datang selepas completenya satu ayat tu. Okay, maksudnya kat sini contohnya ra'aitu al-hilala. Al-hilal kan macam bulan kan. Ra'aitu, ra'a fa'il, tu ana tu fa'il, hilala maf'ulun bih. Maksudnya ayat ni dah lengkap dah. Bainas sihab, antara awan-awan. Maksudnya bulan tu di antara awan macam tu. So antara awan-awan tu adalah hal datang lepas lengkapnya satu ayat tu. Itu cara kita nak identify lah hal tu kat mana. Okay, cara kita nak i'rab. Baina zarfil makan. Zarfil makan mansub bil fathah kat sini, bukan bitahah kat sini. Bil fathah. Okay, kita kena ingat one thing to remember lah zaraf dengan huruf jar. Huruf jar hukum dia mabni. Zaraf hukum dia mu'rab. Mu'rab tu maksudnya dia boleh jadi mabni, dia boleh jadi mansub, dia boleh jadi majrur depending on the kedudukan dalam ayat. Okay, sebab apa? Sebabnya baina boleh jadi min baini, macam tu. Dia boleh jadi baini, macam tu. Kalau ghaira, dia boleh jadi ghairi. Kalau maksudnya zaraf, macam kalau amama, zaraf makan, amama, dia boleh jadi amami, tahta, dia boleh jadi tahti. Contohnya min tahtihal anhar kan. Maksudnya kita tak boleh nak i'rab dia sebagai mabni. Mabni maksudnya tidak berubah baris. Kalau harful jar baru kita akan i'rab dia sebagai mabni. Harful jar mabni ala as-sukun. Itu bezanya lah harful jar dengan zaraf. Tetapi apa yang sama antara harful jar dengan zaraf? Yang pertama, kedua-duanya kita consider sebagai syibih jumlah. Yang kedua adalah daripada segi huruf selepas dia ni. Huruf selepas dia ni hukum dia kena sama. Huruf selepas baina ni zaraf, huruf selepas fi ni harful jar, kedua-duanya kena jadi majrur. Dia akan jadi i'rab dia isim majrur. Ataupun isim ba'da harful jar majrur bil kasrah. Kalau kat sini mudhafun ilaih majrur bil kasrah, boleh je. Maksudnya hukum dia kena jadi majrur lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Daripada hal? Okey, kita tengok soalan. Akala ad-duyufu.
al-ma'dabata mu'addibina. Hmm. Maksudnya tetamu-tetamu telah makan hidangan dengan beradab. Macam tu. So, ini consider sebagai hal apa? Ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dah lengkap dalam ayat tu. Tiba-tiba ada sekutul kat belakang ni. Mu'addibina. So kita ingat macam, hal ada 3. Mufrad, jumlah dengan syibih jumlah. Mana satu? Mestilah mufrad sebab dia satu je. Okey. Okey, dah mufrad dah. Macam mana nak i'rab dia pula? Okey, kita dah tahu dah dia hal. Okey, letak hal. Hal, hukum dia hukum hal apa? Hal mansub. Okey, dah dapat 2 markah. Apa lagi satu? Alamat dia apa? Mansub bil ya. Bukan mansub bil fathah. Walaupun kita tahu sebutan dia mu'addibina, tetapi dia bukan mansub bil fathah. Kita kena ingat mansub bil fathah untuk mufrad sahaja. Maksudnya kalau dia musanna, kalau dia dalam bentuk jamak, kita kena mansub bil ya. Sebabnya huruf asal dia mu'addibani. Tu marfu bil alif. Tetapi dia jadi mansub bil ya. Sebabnya dia apa? Sebabnya dia musanna atau jamak. Dalam konteks ni dia jamak lah sebab aduyuf tu jamak. Okey. So boleh faham ke semua? Kan senang je kan tajuk hal ni. Hal penting juga sebabnya kadang-kadang orang keliru. Okey. Hal tu datang untuk supplementkan ayat tu. Okey. Sebelum kita belajar maf'ul mutlak lah sekejap. Okey. Maf'ul mutlak tajuk kedua nahwu pada malam ini adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah okey, mana maf'ul? Maf'ul maksudnya kalau nama dah maf'ul, memang hukum dia akan jadi mansub. Macamlah maf'ulun bih. Tapi kita ada maf'ul mutlak. Dia ada maf'ul ma'ahu, dia ada maf'ul li ajli. Banyak jenis maf'ul ni. So, antara yang kita dah belajar maf'ulun bih dan apa yang kita akan belajar malam ni adalah maf'ul mutlak. Apa dia maf'ul mutlak tu? And insofar as the name is maf'ul, so hukum dia kena mansub lah. Apa maksud mutlak tu? Maf'ul mutlak tu maksudnya dia untuk menegaskan fi'il yang dah ada dekat depan tu. Selalunya orang kelirulah maf'ul mutlak dengan hal. Hal pun mansub juga. Maf'ul mutlak pun mansub juga. Maf'ul mutlak pun datang selepas komplitnya ayat tau. So, orang keliru. Apa beza maf'ul mutlak dengan hal? Kita tengoklah jenis dia. Okay, maf'ul mutlak dia ada 3 jenis. Kita kena tahu dia ada 3 jenis. Satu, maf'ul mutlak mu'akkid lil fi'li. Maksudnya dia menegaskan perkataan yang dah kat depan tu. Dah ada kat depan tu. Kita tengok contoh contoh senang ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Macam tu. Dan Allah macam berinteraksi dengan Musa taklima. Maksudnya bertutur kata lah macam tu. Taklima tu maksudnya nak tunjukkan action bertutur kata tu. Macam tu. So kat sini cara kita nak i'rab dia maf'ul mutlak mansub bil fathah. Dia kat sini ni kan. Dia dah complete dah ayat tu. Wa kallamallahu Musa tu dah complete dah. Fi'il fa'il maf'ulun bih. Dia datang lagi maf'ul mutlak kat belakang tu. Nak describe dia, nak tegaskan lagi cara percakapan tu dengan bertutur kata. Okey. Yang kedua, maf'ul mutlak mubayyin lin-naw'. Yang ketiga maf'ul mutlak mubayyin lil adad. Okey. Maf'ul mutlak mubayyin lin-naw' ni dia sama juga macam mu'akkid lil fi'li ni. Mu'akkid lil fi'li ni cuma dia ada 2 perkataan. Itu kita kena tahu. Cuma dia ada 2 perkataan lah. Tadi mu'akkid lil fi'li 1 perkataan je. Ni dia ada 2 perkataan. Contohnya lah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Dia boleh je cakap wa qulu qawlan. Tapi dia nak cakap wa qulu qawlan sadida. Maksudnya dia ada 2 perkataan kat sini. So, instead of 1 perkataan, dia tegaskan lagi dengan 2 perkataan. So, dia akan jadi mubayyin lin-naw'. Dia kalau mu'akkid lil fi'li 1 perkataan je. Macam innahum yakiduna kaida. Tak ada perkataan lain dah. Ni wa qulu qawlan sadida. Ada 2.
So al-maf'ul mutlaq mansub bil fathah, sama juga. Okey. Yang terakhir maf'ul mutlaq mubayyin lil adad. Ni lainlah. Ni bukannya 3 perkataan pula. Kan? Ni maksudnya dia menunjukkan bilangan. Dia dah lain konteks. Kalau kat sini kita tahu lah beza ni 1 perkataan, ni 2 perkataan. Macam 2 perkataan lebih. Okey, ni mubayyin lil adad. Nama pun dah adad. Dia menunjukkan bilangan. Okey, contohnya azuru al-marida ziyaratain. Maksudnya saya telah menziarah orang orang yang sakit itu 2 kali ziarah. Macam tu. Dia menunjukkan kepada bilangan benda tu. So, sama juga maf'ul mutlaq mansub bil kasrah. Okey, ni kita kena tahu. Bil kasrah ni mansub bil ya. Kenapa bil ya? Sebab dia musanna. Mungkin macam tadilah kalau dia mufrad ziyaratain, tu mansub bil fathah. Kalau dia musanna, dia akan jadi mansub bil ya. Okey. So ada yang tanya, macam ni selalulah soalan yang famous, confused. Apa bezanya? Tadi belajar hal macam ni juga, mafhum mutlaq macam ni juga. Okay, jawapan dia, sebabnya macam kita belajar kan, hal adalah datang selepas ayat tu dah lengkap. Macam wa kallamallahu Musa taklima. Ni hal lah. So kita kena tahu, itulah fungsi kita belajar Nahu ni, supaya kita kena tahulah cara i'rab dia, supaya kita dapat tahulah cara i'rab dia. Oh, ni sebenarnya bukan hal, ni adalah sebenarnya maf'ul mutlaq. Macam kita nak tahu tu hal atau maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq, nama dia pun dah maf'ul tau. Jadi maf'ul tu dia akan menegaskan apa yang ada di hadapan dia. Maksudnya dia kena ada fa'il yang sama duduk kat depan. Maksudnya kat belakang ni mesti adalah satu derivation from what have been said in the beginning. Macam tu. Kat depan ada kallama, kat belakang kena taklima. Ni wakulu, kat belakang ada kaulan. Macam tu. Ni innahum yakidu kaida. Nampak tak? Dia punya jelas kan? Maksudnya kalau dia ada perkataan yang sama, itu nama itu kita categoriskan dia sebagai maf'ul mutlaq. Kalau dia hal tak semestinya, hal tak boleh sama. Itu baru hal. Maksudnya wala tamshi fil ardi marha. Mana ada perkataan yang sama pun kat depan ni. Okey. So, kalau macam tu, kita kategorikan ni, kalau yang tak ada perkataan yang sama, kita kategorikan dia sebagai hal. Okey. Nampak tak bezanya? Maf'ul mutlaq kena sama, ada derive from the word dekat depan tu. Kalau hal tak boleh sama. Tapi dia adalah kedudukan dia kedudukan yang sama, hukum pun hukum yang sama. Okey. Tengok contoh kan. Tala al-musharikul awwal min al-Maliziyah al-Qur'ana fil musabaqati tilawah. Fil musabaqah tilawatun. Tilawatan. Yang ni pun orang kena silap juga. Tadi pun dia terbaca silap. Tala al-musharikul awwal min al-Maliziyah al-Qur'ana fil musabaqah tilawatun. Ni kita kena tahu. Walaupun dia tak berbaris, kita kena tahulah cara tilawatan. Kita kena tahulah macam mana nak bezakan konteks ayat tu dan maf'ul mutlaq. Okay. Kadang-kadang orang tak nampak macam soalan ni kan suruh keluarkan kan mana maf'ul mutlaq dia. Orang tak nampak, macam orang sambung je musabaqatit tilawah. Salah tu. Sebabnya kalau nak musabaqatit tilawah, macam kita belajar dalam idhafah dulu. Idhafah apa yang kita belajar? Mudhaf depan kena tak ada alif lam, belakang kena ada alif lam, betul tak? Itu baru mudhafun ilaih. Kita dapat identify di situlah. Contohnya muallimul madrasah. So kalau kat sini mestilah pelik. Asal kat depan ada alif lam, kat belakang tak ada alif lam pun. So maksudnya kita dah tahu dah. Okey, kita dah tahu dah. Ni mesti hal. Kalau tak hal, maf'ul mutlaq. Macam mana kita nak bezakan hal atau maf'ul mutlaq? Kita tengok kat depan tu ada perkataan yang sama tak? Tala. Tala ni maksudnya qira'ah lah. Tala yatlu tilawah. So perkataan yang sama. Okey. So dia akan jadi maf'ul mutlaq.
jenis dia apa? Seketul. Ada seketul dia ada apa? Muakkid lil fi'li. Kalau ada dua, mubayyin lin naw'. Okey, kalau dia seketul macam ni, muakkid lil fi'li. Cara i'rab dia, maf'ul mutlaq mansub bil fathah. Okey. Haikal nak tanya apa ya Haikal? Tiba. Tak ada apa. Ya ke? Dikul. Ya. Yang tilawah tu nak baca tilawatun ke tilawah? Tilawatan. Sorry. Tilawatan. Tilawatan. Maksudnya mansub. Sebab dia maf'ul mutlaq maf'ul mutlaq kena mansub. Okey. Betul. Apa? Apa beza dengan taukid? Maksudnya taukid dari segi apa? Yang macam lafzi tu. Oh, okey. Maksudnya nak bezakan ni maf'ul mutlaq dengan taukid lafzi. Okey, senang je. Maf'ul mutlaq adalah okey, kalau kita tengok balik taukid lafzi kan, memang nampak kedua-duanya macam sama. Betul je, kedua-duanya memang nampak sama. Kedua-duanya adalah penegasan. Maksudnya taukid pun penegasan, maf'ul mutlaq pun penegasan. Tetapi beza dia adalah macam ni. Sorry. Ni. Okey. Kalau taukid lafzi, dia kena sama tau. Sama word dia. Kalau tak sama word dia pun sama dari segi makna dia. Macam tu. Contohnya zahaba Muhammadun ilal masjid. Yaqra'u Ali al-kitaba fi al-fasli. Contohnya zahaba Muhammadun ilal masjid. Zahaba Muhammadun ila al-masjid. Zahaba Muhammadun ila al-masjidi. Boleh. Maksudnya dia kena ulang benda yang sama. Kalau dia adalah maf'ul mutlaq, dia perkataan pertama kat depan tu kena jadi dalam bentuk fa'il. Perkataan kat depan tu kena jadi dalam bentuk fa'il. Kallama, fa'il. Taklima, perkataan yang kedua tu adalah dalam bentuk isim. Dan dia punya, daripada segi sorofnya, dia punya wazan pun tak sama ni. Kallama ala wazan fa'ala. Tu adalah fa'il ruba'i tu, ruba'i. Okey, kalau taklima ala wazan taf'ila. Dia berbeza wazan. Sedangkan kalau taukid lafzi dia kena sama. Baru menunjukkan taukid dia tu. Ni in form of taukid juga, tapi dia berbeza daripada segi wazan, dia berbeza daripada segi konteks dia. Satu adalah fa'il, satu adalah isim. So maksudnya inilah cara membezakan dia, maf'ul mutlaq dan juga taukid. So nampak tak? Nampak. Okey, so itu saja untuk nahu. Okey, faham tak? Chat ada apa? Okey. Faham. Okay, so kita beralih kepada legal text.